Nombor 5, sekitar tahun 1995, Johor Bahru digempakan dengan kemunculan hantu lilin di dataran bandaraya Johor Bahru. Kisah bermula apabila satu keluarga beriadah di waktu malam sambil menikmati angin laut dan pemandangan di dataran bandaraya. Mereka mengambil gambar di air pancutan yang terletak di tepi tangga menara jam. Selepas penat bergambar, mereka pun pulang ke rumah dan keesokannya menghantar rol filem kamera mereka untuk dicuci. Sebaik dicuci dan gambar diambil, mereka terperanjat apabila salah satu gambar mereka terdapat imej hantu sedang memegang lilin. 2 hari sebelum cerita ini keluar di harian Metro, keluarga ini ada menghubungi pejabat Metro untuk diberitahu tentang kejadian tersebut. Mulanya wartawan tidak percaya dan meminta mereka hadir dengan membawa gambar tersebut. Tapi bila mereka datang dan membawa gambar dan negatif filem gambar hantu tersebut, barulah wartawan percaya dan berjanji akan mengeluarkan cerita itu di harian Metro. Nombor 4, kisah kehilangan banglo ini dikatakan bermula sekitar tahun 2003 atau 2004. Dikatakan ketika itu penduduk di sekitar Taman Rinting, Masai, Johor, telah digempakan dengan satu kejadian aneh yang melibatkan kehilangan secara misteri sebuah rumah banglo yang dikatakan gaib sekelip mata hanya dalam tempoh 1 malam sahaja. Cerita kehilangan rumah banglo itu jadi tular. Sukar dijelaskan bagaimana struktur asal lot unit kediaman 2 tingkat yang terbina kukuh itu boleh hilang sekelip mata. Dikatakan kehilangan itu hanya melibatkan struktur luaran bersama kelengkapan rumah. Struktur asas seperti tangga rumah, mangkuk tandas dan lantai jubin masih ada sewaktu kejadian itu berlaku. Apa kisah yang sebenarnya? Sukar dipastikan. Tambahan pula terdapat pelbagai versi dikaitkan dengan misteri kehilangan banglo ini. Tak kurang juga yang mengatakan rumah ini telah disorokkan ke alam lain. Nombor 3, bagi mereka yang tinggal di Johor Bahru, anda pastinya kenal benar dengan sebuah pusat membeli belah terbengkalai yang bernama Kemayan City yang kini sudah menjadi pusat membeli belah terbesar di Johor Bahru. Kisah mistik yang menyelubungi bangunan ini selama 10 tahun bagaikan sebuah urban legend yang sering menghantui pelancong terutamanya yang tinggal di luar Johor. Semuanya bermula dengan tersebarnya kisah sebuah keluarga dari Singapura yang dikatakan terlihat sebuah pusat membeli belah baru dibuka dan dipenuhi orang ramai yang mengunjungi bangunan tersebut. Seperti pengunjung lain, keluarga berkenaan telah makan, minum dan sempat shopping di sana. Namun, keesokan paginya barulah mereka sedar bahawa barangan yang dibeli telah bertukar menjadi daun-daun kering. Lebih mengerikan, makanan yang mereka makan pula berkemungkinan cacing, lipas dan cicak. Kubur Mahmudiah, ramai pemandu diganggu ketika melalui kawasan perkuburan yang menempatkan kerabat-kerabat di raja itu. Kisah ini berlaku ke atas pemandu kereta yang bernama Kadir. Kadir dalam perjalanan ingin bertemu rakan di sebuah restoran di Danga Bay. Jam menunjukkan pukul 7.30 malam. Sampai di pertengahan jalan lingkaran, dia ternampak seorang wanita berjalan seorang diri. Dia pun memberhentikan kenderaan dan bertanya arah tujuan wanita berkenaan. Wanita itu ingin ke perhentian bas di Hospital Sultanah Aminah. Tanpa membuang masa, Kadir pun menumpangkan wanita berkenaan. Wanita tersebut menyuruh Kadir agar tidak menggunakan penghawa dingin. Biarlah dengan membuka tingkap sahaja, katanya. Wanita itu memberitahu bahawa sepatutnya teman lelakinya yang menjemputnya, tetapi akibat masalah yang tidak dapat dielakkan, dia terpaksa berjalan kaki untuk ke perhentian bas hospital itu. Wanita itu juga berpesan kepada teman lelakinya agar membawa kereta kerana dah serik menaiki motor. Kadir cuba menenangkan wanita berkenaan dan mengatakan bahawa naik motor lagi romantik, jimat minyak dan kalau jalan jam, boleh selit-selit. Tetapi wanita itu terus menceritakan kepada Kadir bahawa berlaku satu kejadian yang tak diingini semasa dia menunggang motosikal bersama teman lelakinya. Pernah satu ketika semasa menunggang motor bersama teman lelaki, mereka disondol oleh kereta yang berlumba di situ. Kadir lantas bertanya, "Ya Allah, lepas tu apa yang terjadi?" Wanita itu terus berkata, "Awak nampak DVD itu? Di situlah saya dan teman lelaki saya tercampak selepas diseret hampir 50 meter dan kami mati bersama." Apa saja ayat yang terlintas di fikiran Kadir, terus dibacanya. Yang terdengar hanyalah hilaian tawa wanita berkenaan lantas terbang dan berlalu pergi menerusi tingkap kereta Kadir yang terbuka luas.
Kadir membatalkan hasratnya untuk berjumpa rakan-rakannya lalu terus pulang ke rumah. Di rumah, dia menceritakan segalanya kepada pakciknya yang kebetulan bertandang ke rumahnya. Pakciknya berusia 66 tahun hanya tersenyum kerana kejadian sebegini sering berlaku di kawasan itu. Nombor 1, Villa Nabilah adalah sebuah bangunan misteri di Pantai Lido, Johor Bahru yang telah lama menjadi bualan masyarakat JB. Dikatakan Villa Nabilah adalah sebuah rumah banglo yang berhantu kerana penghuni rumah tersebut iaitu Nabilah didakwa mati dibunuh di rumah tersebut. Lokasi Villa Nabilah juga berdekatan dengan Istana Sultan Johor. Tiada sumber rasmi yang mengisahkan tentang individu bernama Nabilah ini dan keluarganya. Tetapi kebanyakan penduduk akan bercakap tentang cerita yang hampir sama tentang Villa Nabilah. Menurut cerita orang ramai, Villa Nabilah ini dikatakan berhantu kerana penghuni rumah tersebut iaitu Nabilah dikatakan dibunuh di rumah tersebut oleh pekerja yang sedang renovate rumah itu dengan cara dirogol, dibunuh dan disimen di dalam konkrit rumah tersebut. Pada masa itu dikatakan ibu bapa Nabilah keluar atas urusan kerja untuk beberapa hari. Dikatakan juga Nabilah adalah pewaris harta kekayaan ibu bapa beliau kerana dia menjadi anak kesayangan dalam keluarga beliau. Kemudian Nabilah dibunuh oleh ibu saudaranya kerana ingin merebut harta warisan ibu bapa Nabilah. Di samping itu ada juga yang mengatakan Nabilah membunuh diri kerana tekanan. Kini banglo tersebut terbiar dengan semak samun yang menjala dan lebih kelihatan menyeramkan dan misteri.